Midi benar. Hello. Tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gentlemen, bangsa dan kak, welcome to kita punya sekolah fisiologi. Okay, jap, kenapa kau orang punya gambar lain dengan gambar Iqbal lah? Iban, tolonglah Iban. Janganlah buat habitat kelawar kat sini, Iban. Tolong kembalikan arah badan awak yang betul, Iban. Macam mana macam ni? Oh, dia boleh cakap. Aduh, Siti ni lawak lah. Dia dah biasa tau dengan lawak si Iban. Dia pun dah jadi lawak sekarang. Ya, betul. Saya punya lawak abang, minta maaf semua Okay, korang ni tolong penuhkan kerusi depan boleh tak? Penuhkan kerusi depan dulu. Okay, abang kat tepi tu. Beg tu letak bawah, bagi kawan duduk sebelah. Perangai korang ni masing-masing. Dah duduk saf depan dah. Saf Saya nak duduk depan. Semua orang duduk depan. Penuhkan kerusi depan dulu. Susah pun nak buka pintu. Jat nak ambil kerusi. Dia orang ni memang macam ni tau. Terus, auto terus masuk dalam watak. Bagus ni. Allah Akbar, tak dapat dengar ada mesin padi berbunyi. Oh, Juno. Terror. Mesin padi. Oh, ni mesti yang kes-kes duduk dekat mana padi banyak perlis Tapi tadi ada yang kata rapat-rapat Kerusi dah kasar, habis. dulu kasar. Siapa nak bagi komat? Semidi. Apa tu? Oh, Ada- Ekom. Okay. Minta maaf. Ada yang marah. Semua Kedah. Siapa berpada Itali? Betul lah. lah. Ada bau dari Itali Sikit lah sini. Tak sangka kuat betul awak punya sense of smell tu. Ya, bau Itali lah. Betul lah, gang. Ria yang hebat ya. Agak bersih sangat. Bau pasta. Baru balik dari sekolah pukul 3. Oh, lambat juga hari ni habis sekolah. Yelah tu. Korang ni, dia orang ni masuk ni tahu. Dia orang tahu ke kita nak ajar apa ni? Itulah tu. Tak tahulah, just masuk je. Bukan Tak tahu. ini sesi bermesra-mesra bersama tutor ke? Ya, Nampak ada kelas tekan on. Tak tahu, tak ada notes. Kami memeriahkan suasana. Faham. Nama dia Haziq Iqbal lah. Aku rasa mesti di Power Kimia dan Bayu. Jangan lupa magic. Macam Jangan tu lupa dah magic. saya main sarahkan tu. Mai Sarah. Betul. Tapi Saya tak jangan lupa dia terkejut. lagi. Ada nama Nur Sarah. Nur Sarah. Ada. Tapi tak ada kan kat belakang Saya tak lupa Okey, kawan-kawan sekalian. Zeki, Midi, Sarah. Bolehkah kalau kita perkenalkan diri kita dulu kepada semua pelashin yang dah masuk ni? Boleh. Boleh Okey, On. tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gentlemen, bangsa dan kaks, welcome to Sekolah Fisiologi, Sekolah Biologi MC Plus yang akan diajar oleh 4 orang tutor. Jadi tutor yang pertama, saya ingin mempersilakan tutor yang paling banyak makan garam, yang boleh dikatakan seorang yang sangat mesra dan tenang mukanya. Dipersilakan. Sir, anda tahu anda siapa? Zeki. Terkejut. Saya kembali banyak garam. Ini tuduhan liga. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pelajar yang bergelar pelajar biologi. Aduh, ya Allah, besar muka. Korang ni. Okey, jadi saya adalah tutor Sir Zeki dan saya akan mengajar anda biologi dan juga perlu ke sebut ajar juga sains. Ajar biologi dan juga sains di MC Plus bersama dengan tutor-tutor yang lain. Okey, pas balik kepada si Balenda. Terima kasih Sir Zeki. Kepada yang tak tahu, Sir Zeki dulu dia belajar nak jadi manusia di New Zealand. Dan sekarang ni cakap pasal New Zealand, kita juga ada seorang daripada kami punya tutor yang masih lagi mempunyai bau-bau Europe di sini. Dan dia adalah salah seorang daripada kami punya tutor yang paling muda antara kami berempat. Dan dia juga adalah salah satunya perempuan di kalangan kami. Dipersilakan Miss Sarah yang mempunyai kromosom X dan X. Hi guys, Assalamualaikum. How are you guys today? Dah makan ke belum? Kalau dah makan, kenapa tak makan lagi? Kalau belum makan. So, tak payahlah mogok-mogok nak makan pasta. Nasi tetap sedap. Okay? Alright guys, I nak tanya ni. Korang baru balik dari sekolah kan? Betul? Okay, dah start level form 5 ke belum? Belum So, masih terima buku, ambil buku lagi lah. I see. Okay, so saya Miss Sarah, macam yang Sir Iqbal kata, Alhamdulillah saya yang paling muda.
Okay, bersyukur. And then other than that, I'm the only woman, yes, teaching biology. Macam Sir Zeki cakap, dia mengajar bio dan sains. Saya juga mengajar bio dan sains. So today, I will be also teaching in Sekolah Fisiologi bersama jejaka-jejaka yang tampan yang ada. So saya serahkan mic kepada Sir yang seterusnya. Sir Iqbal. Okay, so yang seterusnya, dah cakap pasal Europe kan, sebab saya expect Miss Sarah akan bagi greeting in Itali. Tapi tak apa, kita ada seorang lagi cikgu. Bukan bonjour dia buongiorno. Buongiorno! Itu yang kita nak dengar dari Miss Sarah. Cakap pasal Europe, kita ada seorang lagi cikgu yang dulu dia belajar biology dan dia juga belajar business. Dua bidang yang agak berbeza, tapi they manage it. Dia belajar dekat UK, kalau tak silap saya, dekat ada satu universiti, boleh nanti diterangkan nama universiti dia. Dan dia adalah merupakan kita punya tutor yang kedua terpaling banyak makan garam antara pelajar-pelajar, antara tutor biologi. Dipersilakan Sir Midi. Selalu lupa Sir Midi tua tau. Selalu ingat Sir Midi ni muda. Paling muda kan? Nampak paling muda kan? Dia rupanya. Okay guys, Assalamualaikum. Nama saya Semidi. Sebenarnya kan saya kelulusan saya mengajar, dipinjamkan dekat MC Plus untuk mengajar biologi dengan sains. Actually dekat sekolah saya mengajar tasawuf Islam dan juga berkaitan macam itulah subjek berkaitannya. Okay, insya-Allah, alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Masya-Allah, masya-Allah. Okey, tadi ada student sebut universiti, bukan UCL. UCL tu University College London. Saya ICL, Imperial College. Imperial College. Yeah. Sewa bilik berapa dulu bilik? Mahal kan? Sewa satu bilik apa ni nak claim antibiotik pertama discovery Sir Alexander Fleming, penicillin, dijumpai oleh researcher universiti saya dan claim Dr. Amalina, sekarang dia dekat Imperial College juga sebenarnya. Power. Okey, kembali kepada Sir Iqbal. Terima kasih kepada tiga orang kawan saya dan memperkenalkan diri saya, Sir Iqbal. Seorang pengembala kambing sebelum mula mengajar pada tahun 1934. Biologi dan juga sains di MC Plus. Jadi, tuan-tuan, ini yang atas kepala komo tu kan? Bukan, buang kepala. Atas komo tu dah betul lah. Berketinggian ramai yang tengah tanya ketinggian saya, jangan risau, tinggi saya lebih daripada 30 cm. Yes. Itu saya kena tegur. Okay, Zeki, Midi, Sarah, itu saya kena tegur. Dia cakap apa tau? Sir, saya terhibur dengan lawak-lawak Sir, tapi boleh tak, kalau boleh kan Sir jangan guna lawak tinggi tu lagi, sebab dalam agama kita nak bergurau kalau menipu pun salah Sir. Ustaz saya cakap, jadi terus saya dah tak pakai lah joke. Saya macam saya terus sekarang ni saya boleh kata tinggi saya lebih daripada 30 cm, berat saya lebih daripada 30 gram, berumur lebih daripada 4 hari dan berasal dari uterus mak saya. Itu adalah sedikit berkaitan dengan saya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gentlemen, hari ini kita nak mengajar satu sekolah, kita nak belajar satu sekolah fisiologi. Saya rasa ramai yang tengah dasuk dalam ni dalam keadaan tersilap. Dia ingat, fisiologi. Ini yang kalau macam sakit lutut tu, ini yang kalau macam kaki patah tu kena buat fisiologi. Bukan. Itu adalah fisioterapi. Sehari ni kita nak bedah apa? Bukan. Kita bukan nak bedah hari ni. Sian tu. Bedah tu kelas anatomi kan? Ya, itu anatomi. Saya rasa untuk memperkenalkan apakah itu fisiologi, ingin saya persilakan dua orang kawan saya yang ada background medik dekat sini. Miss Sarah dan Sir Zeki, boleh tak tolong terangkan sikit dekat mereka apakah itu fisiologi sebenarnya? Kita mulakan dengan Miss kita dulu, because as the gentleman always said, ladies first. Agree. Thank you so much, Iqbal. Okay, I'm gonna explain like a very simple and short one. Okay, fisiologi bermaksud kita tengah cerita pasal fungsi kepada organ dan sistem dalam any benda hidup. Itu maksud fisiologi. Tapi macam kelas kita hari ni, kita nak specially cerita tentang sistem dalam badan manusia lah. And then fisioterapi pula, macam yang tadi ada Plashin sebut, betul. Saya memang belajar dalam bidang fisioterapi. So fisioterapi is totally different. Physiology is more to like function dalam semua benda hidup. Kita bagi pada Sir Zeki pula, yang lebih senior sikit daripada saya dan semua cikgu.
Macam dah cover je. Tapi yang penting bila sebut fisiologi, memang saya takkan dapat lupakan kerana bila masuk makmal fisiologi, memang saya masuk lagi ke dia adalah merupakan satu topik di mana kita kena belajar mekanisme setiap proses dalam badan. Masya Allah, itu memang satu proses. Bayangkan satu eksperimen. Kami nak ukur kelajuan impas elektrik daripada hujung jari sampai ke leher ke otak? Leher. Nak kira berapa laju dia jalan. Itu mechanism. We have to understand about that mechanism and also the number. Itu in short tentang mechanism, tentang fisiologi. Tapi kalau fisioterapi, memang Miss Sarah lebih power lah. Tapi dia adalah merujuk kepada bagaimana kita nak gunakan hukum, fungsi dan mechanism tubuh badan manusia untuk merawat masalah-masalah yang berkaitan dengan sendi-sendi dan otot-otot. So kalau awak ada makcik-pakcik yang sakit lutut sekarang, boleh tanya Miss Sarah lah. Terbaik. Jadi itulah penerangan tentang fisiologi. Nanti kita akan persilakan dulu Hamidi untuk terangkan macam mana perjalanan kita punya kelas hari ini, sekolah kita hari ini. Tapi sajalah nak beritahu dekat semua kawan-kawan saya, sebenarnya saya dalam bidang fisiologi, animal physiology, male reproductive of Carpara hircus. Itu alasannya pengkhususan lah. Jadi bukan manusia, saya belajar pasal haiwan. Dan saya sangat-sangat membenci fisiologi. Sebab banyak sangat nak kena hafal dia punya proses. But for today, we want to show you sebenarnya dia tak susah pun kalau kita dapat gambaran penuh. Jadi, macam mana Hamidi, kita nak ajar apa hari ni daripada A to Z sampai pukul 4.30 ni supaya semua pelajar boleh bersedia nak menerima? Sebenarnya kan sejam setengah ni apalah sangat kita boleh buatkan, betul tak? Tapi sebenarnya fisiologi ni dia everything pasal badan kita, the function and also the mechanism. Jadi dalam sejam setengah ni kita pilih beberapa fungsi spesifik dalam badan kita yang akan kita highlightkan. Sebab kita faham kita punya audience hari ni, kita ada student form 4 yang nak naik form 5 dan kita ada student Hamidi, boleh ke tengah sikit. Awak punya muka tinggal 1/4. Rasa rugi yang saya tengah duduk galeri, minta maaf. Saya duduklah berdiri. Biar diorang tanya-tanya, siapa tengah bercakap tadi tu? Okay. Sekarang dah center ke? Dah center, cantik dah. Okay, alright. Sorry. Alright, so dekat mana tadi? Sebab kita faham kita ada student form 4 yang nak naik form 5 dan kita ada student form 3 yang nak naik form 4. Jadi kami pilih topik-topik yang you guys dah pernah ada exposure, especially to those yang form 3 dan naik form 4 lah. Jadi kita akan mulakan dengan Sir Zeki yang dia akan berceritakan pasal kita punya jantung. Okay, liver pula dah salah. Itulah sebab lagu heart, hati, jantung je saya jadi confused. Silap, heart, okay? Lepas tu kita akan highlight cerita sebab zaman-zaman pandemik dulu dan sekarang ni kan. So kita aware tentang kita punya immune system. Jadi Teacher Sarah akan cerita a bit. Dia bukan pasal immunity, active, passive semua tu sangat. Dia lebih kepada kita punya barisan pertahanan, the line of defense, okay? Lepas tu kita gerak sikit ke bawah. Sekarang ni kita fokus kepada perempuan. Kita akan sentuh sedikit tentang fungsi uterus dan ovary kaitan dengan function hormones, iaitu menstrual cycle. And finally kita akan tengok sedikit, yang ni interesting. Form 3 belum belajar lagi tapi dah pernah tahu sikit-sikit tentang kita punya kesan dadah ataupun drugs kepada kita punya penghantaran impuls. Okay dah, okay, alright. Tiba tak apa ni. Saya perhatikan chat ni tau. Bayangkan chat ni bila saya buka je kamera ni, semua tu cakap hi sir, hi, nak masuk story juga. Geram lah tu. Tengok dia tu tak perangai macam masing-masing tu. Act natural kan. Okay, saya rasa saya briefing a bit kembali kepada Sir Iqbal. Terima kasih Zamidi. Maksudnya hari ni kita akan berjalan di sekeliling badan kita lah, benar ya? This is going to be very interesting. Jadi untuk first session, saya persilakan kawan saya untuk bermula bercerita berkaitan dengan fisiologi selama saya rasa dalam 20 minit insyaAllah. Okay. Dan kita silakan. Siapa yang pertama tadi? Zeki. Orang kata apa, kita bagi warga emas dululah. Ini memang
Platinum. Zeki. Tengok, Sorry. Zeki minta maaf. Tak baik. Okay. Minta maaf. Kita bagi mereka yang paling berpengalaman dahulu. Okay. Alright. Bye semua. Kita dengarkan. Sekejap Iqbal, jangan tutup dulu. Saya nak sarankan nasihatkan saya Iqbal, jangan lupa ya buat solat taubat nanti sebab lawak besar tinggi, dan juga lepas age shaming umur shaming ya. Okay, sorry. Zeki ni. Okay. Dia marah tu macam bapak-bapak tau. Takut kita. Alright, saya nak rapal kuasa semua fokus kat saya, boleh? Hello. Warga pelasian Form 4 dan Form 5. Assalamualaikum dan selamat pagi daripada saya, tutor biologi anda, Sir Zaki. So, what's up guys? Harapnya awak semua dalam keadaan baik-baik saja dan harapnya semua dah, macam cakap tadi, dah makan. In short, apa yang saya nak buat dalam masa 20 minit ini, I'm going to discuss with you guys about the mechanism of the heart beating. Saya nak bincang dengan anda tentang fisiologi bagaimana jantung kita boleh berdegup, bukan berdenyut, ya, berdegup-degup, lup-dup. Ingat lagi ke siapa yang dah belajar itulah hari tu, ingat lagi ke? Apa cerita dia, macam mana jantung tu berdegup? Yang pertama, kita tengok dulu sekejap apakah anatomy. Sebab nak faham fungsi, untuk remember about the function, kita kena recall balik tentang fungsi dia. Siapa yang bakal jadi form 4? Good. Ramai saya tengok sini type dia tulis diastole and systole. Sorry lah, saya sebut diastole and systole, tapi boleh je sebut systole and diastole. Ada je secara sebutannya lain-lain. But first of all, let us have a look. Yang pertama sekali, kita recall balik apakah nama-nama struktur. Jadi untuk yang bakal form 4, struktur-struktur dia ada beberapa jenis nama struktur yang agak baru untuk anda semua. Iaitu yang pertama, as you can see here, nampak tak yang yellow kat sini? Ini yang form 5, macam mana? Apa tu kasih? Ayo sini abang-abang agak. Yang nak jadi form 5. You guys remember what does it stand for? Apa maksud ni? Ini kita panggil sebagai sinoatrial node ataupun nodus sinoatrium. Kenapa namanya sinoatrium? Kerana dia terletak di atas atrium kanan kita. It located on top of our right atrium. Jadi kawan dia kat bawah yang sangat-sangat penting juga, AV node ataupun nodus AV. What does AV stand for? AV merujuk kepada atrioventricular nodes ataupun nodus atrioventricle. Jadi ini maksudnya merupakan satu nodus yang berada di antara atrium dan juga ventricle. So, boleh ke tulis short form dalam exam? Bergantung. Yang macam ini ada part yang kita boleh diterima, kita tulis short form, tapi pastikan awak tulis dulu nama penuh dia, baru kita tulis short form dia. Very good question. Okay, jadi ini yang merupakan struktur yang utama yang saya akan sebut lepas ni. Jadi saya pastikan awak ingat balik, recall balik nama-nama dia. Kemudian, perasan tak dalam bahagian jantung ni ada wire warna kuning? Can you see now? The yellow color wiring. Dah sebut wiring, tapi dalam exam bio tak boleh cakap wire lah. Cannot say wire. Tapi itulah fungsi dia. That is the function of this yellow structure. Apa benda yellow structure ni? Yang pertama, betul Rashidat, daripada AV node, nodus atrioventricular. Dia bersambung dengan wire warna kuning di tengah-tengah septum. Ramai yang ingat ni, Masya Allah. Ada label ke? Tak kan? Tak. Okay. Jadi, ingat tak septum? Septum ialah bahagian tengah-tengah jantung yang memisahkan ventricle kanan and ventricle kiri. This is the structure, kan Ainlisa, that separate the left ventricle and the right ventricle. But within the septum, dalam septum, ada wiring warna kuning yang kita panggil sebagai bundle of His ataupun berkas His. His tu abang agak, mana? Tak ada label. Bagus. Saya pun tak nak tulis dulu. His tu, H kena besar sebab nama orang. Kemudian bila dia travel dalam bundle of His di tengah-tengah septum, dia akan terpisah kiri dan kanan. It will be separated into the left and the right side. And as you can see here, nampak tak nama tu? Ingat lagi ke macam mana sebutan dia? Bukan Purkinje, kinja, bukan Purkinje. Gentian Purkinje ataupun the Purkinje fibers. So basically dia juga merupakan structure yang berada pada dinding ventricle
bertindak seperti wire membawa isyarat elektrik. This is the structure that will also help to transmit the electrical signal within the muscular cells. Okay, the heart muscle cells. Ya, okay. Jadi itu ialah merupakan struktur-struktur yang penting untuk degupan jantung. Tapi sir, kenapa sir ajar wire dan elektrik untuk degupan jantung? Kan munir kan? Why apa kaitan elektrik dengan degupan jantung Come on. Key point, you have to remember this. Apa kaitan antara elektrik dan degupan jantung? What would be the relationship between electric and also the heart beating? Sebab ingat guys, bila ini penting kena ingat, ramai yang very good, very good. Thank you. Ramai cuba tukar kat sini, saya nampak kat sini. Saya nak awak ingat yang ni babang agak. Bila kita ada otot jantung. So whenever we have the heart muscles dan otot jantung ini terkena gapo dia didedahkan kepada apa yang kita panggil sebagai impuls elektrik, ya, electric signal. What happened? Otot jantung ini, ladies and gentlemen, dia akan jadi gapo dia? What would be the effect on the muscles of the heart? Dia bukan berdegup dulu, bukan. Dia akan apa kita panggil NBM sebagai mengecut ataupun contract. Please remember this. Mengendur pun bukan. Nanti kita kata mengendur tu ialah selepas dia mengecut, ya, relax, only after it contract. Saya nak awak ingat yang ini. Ini memang key point untuk fisiologi dia, the mechanism of the heart beating. Bila dapat elektrik, otot jantung terima je elektrik, otot jantung itu macam apa? Pernah tak awak cucuk pinggang kawan? Lepas tu dia pun macam saya dapat bayangkan si Iban selalu buat kat kawan dia kat sekolah. What is this otot jantung? Nama dia very good. Kita panggil dia sebagai myocardium. The heart muscles, ya. In short, nama kalau nak layman term is heart muscle. Tapi apa nama tadi? Myocardium, ya. So in BM kita je macam ni, myocardium. So in BR we call this as the myocardium. Okay. Jadi please remember this. This is the basic mechanism. Bila kita cucuk kawan kita, dia pun macam ada tak macam dia mengecut-ngecut? Our friend will also be in contraction movement. Dia akan bergerak macam seolah-olah mengecut. So please remember this. Ini adalah mekanisme fisiologi yang pertama. Why do I stress on this? Kenapa saya tekankan benda ni? Sebab bayangkan, setiap kali elektrik itu bergerak dalam otot jantung, whenever the electric pass through or flow throughout the myocardium, what happened? That particular part of the heart will start to contract. Mana-mana kawasan yang terima elektrik, kawasan itu je yang akan mengecut. Okay, boleh terima ini apa agak? So dari mana tak elektrik? Very good. Nama apa ni? Abe Katak deh. Namamu Abe Katak. Okay, tak apa, asalmu bahagia deh. Abe Katak tanya, dari mana datangnya elektrik tu? Dari mana? So where would the electrical signal comes from? Ini gunanya ada dua struktur kuning ni. Dia ini, ladies and gentlemen, yang di atas ini yang kita panggil sebagai, pernah dengar tak? Perentak jantung. Atau in English, we call it as the pacemaker. Do you guys have heard about this? Ingat tak waktu Eropah tahun 2021, ada pemain bola dari Denmark. Tengah main, tiba-tiba dia kena heart attack. Christian Eriksen. Bayangkan, dia kena heart attack tau, jantung berhenti. Adakah kita kata heart attack dia berpunca sebab dia tak jaga makan? Adakah kerana dia tak fit? Dia duduk malam-malam depan TV? No. Dia world class athlete kot, very fit, jaga makan. So kenapa jantung dia boleh kena? Kerana perentak dia ada masalah. His pacemaker got problem. See, can you see now? Pacemaker memang boleh bermasalah, dan bila dia bermasalah, dia keluar elektrik yang tak seragam, not in rhythmic, release of the electrical impulse, boleh menyebabkan jantung juga mendapat heart attack, ya. So, punca pacemaker, sabar. Kita tengok dulu fisiologi dia boleh. We look at the physiology, tapi very good question. Okay, jadi please imagine what happened. Jadi saya nak tunjuk kepada anda, ini ialah dia punya dulu. Kita tengok dulu gambar-gambar yang still, gambar yang tak bergerak dulu. So as you can see here guys, nampak tak?
Kita ada pacemaker right here. We have the pacemaker. Nampak tak perentak kat situ? Apakah arrow-arrow ini boleh teka tak guys? Ya, itu namanya impulse electric. The electrical impulse. So dia datang keluar daripada sini. Number one is the first side of the electrical signal coming out. Kemudian dia akan travel pergi ke atrium kiri dan atrium kanan serentak. So the electrical impulse will move toward the left ventricle and left atrium and right atrium at the same time. Jadi saya nak tanya Asad, kalau dinding myocardium, dinding otot jantung terima elektrik, apa jadi kat dia orang? What will happen to them when they receive this electrical impulse, guys? Yeah, dia orang akan mengecut. They will contract. Marvelous. So, and you can see here, atrium kiri kanan akan mengecut serentak. Both of them will contract together. Together. Right and left will contract, ladies and gentlemen. Jadi itu ialah fakta yang saya nak awak ingat. Elektrik di jana, electrical impulse will be generated by SA node. Kemudian dia akan travel pergi ke atrium. Atrium terima elektrik. Atrium akan mengecut. So when the atrium receive the electric, the atrium will both contract. Dan nampak tak? Ini maksudnya jantung kita ada elektrik. Setuju tak? Yeah, it means that our heart has electric. Suatu pernah tak? Alah, semua pernah tengok lah ni yang movie yang datang orang pengsan tengah jalan, datang paramedik. Dia bawa alat tu, lepas tu clear, boom. Badan pakcik tu dia akan terangkat. Boom. Pernah tengok tak? Defibrillator. Macam tu lah lebih kurang sebutan dia. Macam sereka tu. So, K-drama. Tak boleh sebut drama Mak Saleh. Drama Indon pun ada. Okay. Jadi, boleh tahu tak kenapa dia sebut clear? Clear! Boom! Baru dia kena kat badan pesakit. Why? Defibrillator. Yeah. Can you make a guess why? Kerana dia bagi elektrik, takut kalau ada orang masih sentuh pegang pakcik tu, orang tu pula dia pun terkena. Lepas tu dia kata clear. Faham? Itu maksud dia. Sakit kena benda tu sir. Lepas ni kalau awak ada yang raket nyamuk tu, elektrik awak cuba sentuh. Okay, jadi ingat ini fisiologi dia yang pertama. We have the SA node, ada keluar elektrik. Tapi adakah elektrik itu berhenti di situ guys? Kalau elektrik bergerak sampai ke otot, dia akan bersentuh dengan tengok kat sini guys, nampak tak ada struktur putih yang saya loretkan? Can you see this particular area where I shade with green colors? Apa benda ni? Ingat tak? Injap. We have tricuspid and we have the bicuspid. Siapa itu share dengan saya? Try dulu baru buy. Try dulu baru buy. Cuba dulu baru beli. Very good lah. Siapa ajar itu share. Okay. Jadi, ladies and gentlemen, masalahnya injak ni dia tak boleh membenarkan aliran elektrik. This part of the valve will not allow the flow of the electricity. Will not be able to conduct the electricity. Jadi maksudnya, apa-apa elektrik yang lalu di bawah jantung, dia tak boleh straight ke bawah. Ikut injap. Cannot. Dia kena block. Macam polis. Tak boleh lalu sini. Ikut jalan lain. Sama. Roadblock. Ya. Tak boleh lalu sini. PKP. Ikut pusing kampung. Yes. Jadi manakah jalan laluan untuk elektrik tu? Untuk pergi ke ventricle. Kan Zuhar kan? Nak tak nak? Nampak tak? Saya dah beritahu awak ada wire. Inilah tugas AV node. This is the function of the AV node. Nodus atrioventricular. Dia berfungsi seperti pintu masuk kepada laluan di tengah-tengah septum. So that's why, nampak wire bersambung? Kan? Jadi semua electrical impulse ni dihantar pergi ke AV node terima dan AV node akan pass kepada berkas His. So AV node will receive the electrical impulse and the electrical impulse will be sent toward the bundle of His. So boleh terima? Jadi pacemaker atrium kanannya sir? Ya. AV node dia tak jana electric impulse. Tak jana. Dia hanya SA node saja yang akan buat. So boleh terima ini abang agak? Boleh boleh. Lepas ni kita tengok dia punya gif macam mana dia buat Good question apa ni Alia? Dia katanya, sir,
does the electrical impulse flow till the blood? No. Electrical impulse will only flow in the cell. Isyarat elektrik hanya mengalir dalam sel. Kawan awak tadi tanya, welcome, siapa belum masuk ni? Masuk. Tadi kawan tanya, boleh ke darah kita mengalirkan elektrik tu? Tak. Ini semuanya berlaku dalam sel jantung saja. All of this will only occur within the cells of the muscular heart ataupun the myocardium. Okay, jadi boleh imagine isyarat elektrik lah ni, dah mula, warna lain sekejap. Isyarat elektrik dah mula turun ke bawah pergi ke perkasis. Can you imagine guys? So, dia pun ikutlah wire elektrik. Boleh imagine? Can you imagine? Semua ni dia akan mengalir mengikut arah wire elektrik. All of those electric impulse will reach the ventricular wall via the Purkinje fiber. So, apa function elektrik tu? Macam saya sebut tadi, apa fungsi elektrik dalam sel jantung guys? Ingat the first law of physiology untuk jantung, elektrik akan buat otot jantung mengecut. So, the electric will cause the myocardium to contract. So, kenapa kita tak terenjat? Good point. Kan kita pernah dengar kan, kita kena elektrik, kita terkejut. Kenapa dalam jantung ada elektrik tapi tak terenjat? Kerana elektrik dalam jantung kita just nice, cukup untuk mengejutkan jantung saya. The electrical impulse within the heart muscle is just enough to ensure that the heart able to contract properly in a rhythmic manner. Okay, jadi itu yang kita kata. So, does it make the sound? Tak. Yang buat bunyi tu gapo dia? Ingat balik form 3. Apa yang buat jantung bunyi? Jantung bunyi. Apa menyebabkan bunyi jantung? Loop. The closure of the valve. Kan Rashidan? Penutupan injap, loop. Wah, bagus awak berfikir sampai keluar ada bunyi kita. Very good. Saya suka that. I like that. Jadi Bapak Angkat, saya nak tanya Ustaz. Apa jadi kepada dinding ventricle bila dapat elektrik kat tepi dinding dia? What will happen? Dinding ventricle akan mengecut. The wall of the ventricle, both of them will start to contract together at the same time. Mereka akan mengecut serentak. Itu mekanisme fisiologi. Jadi, macam mana rupa dia? Kita tengok Ustaz. Kita tengok sekejap. Saya dah Google dah, saya jumpa dah. Yang ini guys. Nampak tak? Ini daripada bahagian bawah jantung. Nampak ke? Boleh nampak ke? Nampak ada injap. Ini mitral valve ataupun injap sabit. Nampak dia lalu kat sini. Piu. Nampak ke? Boleh nampak? Bila lalu je nampak? Bila yang kuning elektrik ni lalu kat dinding ventricle. Salah. Dinding ventricle, dia akan mengecut. So the wall of the heart will start to contract when it receive the electrical impulse. Setuju? Mengagumkan Jadi ini, ladies and gentlemen, the first part of the physiology of heart mechanism. Ini merupakan bahagian pertama mekanisme degupan jantung dari segi aspek fisiologi. So, elektrik datang dari mana? Elektrik datang daripada satu bahagian kita panggil sebagai perentak. It came from the pacemaker of the heart, which has another name, which is the sinoatrial nodes. Nama pacemaker itu secara rasminya ialah nodus sinoatrium. Jadi maksudnya elektrik tak mengalir dalam ventricle, dia mengalir dalam ventricle bila dah dapat daripada wire, bundle of His dan juga Purkinje fiber. Nah, ini baru first part tentang elektrik. Jadi, in the heart what happen? Apa di dalam jantung? Second part of physiology. Apa kesan kepada jantung bila jantung itu mengecut? What will happen to the heart when the heart start to contract? Betul Omar, dia ada kaitan dengan darah. So it really relatable with the blood. So as you can see here in this mechanism. Tengok guys. Boleh teka tak warna biru tu apa dia? Can you make guess what is the blue color? Refer to what? Darah terdeoksigen, the deoxygenated blood, darah yang kurang oksigennya. Yang warna merah kaya dengan oksigen. Rich with oxygen, oxygenated blood, darah beroksigen. Very good. So nampak tak? Bila electrical impulse tu dia lalu ke depan dulu, baru darah akan ikut dia. Can you see? The electrical impulse must move first and then only then the blood will follow the movement of electrical impulse. Perasan tak? Ini see.
Maksudnya apa dia? What does it mean? Maksudnya, bila jantung kita mengecut, ruang dalam jantung yang mengecut akan mengepam darah keluar. The chamber of the heart, which will contract, will be pumping the blood out from the chamber. Mana-mana bahagian jantung yang tidak mengecut atau mengendur, dia akan menerima darah tersebut. So every chamber of the heart which is not in contraction, the chambers of the heart will receive the blood. Tengok abang-abang angkat. Tengok itu ventricle ni kosong kan? Dia akan mengendur. Dia terima darah. Nampak? And then bila mengecut, darah tu keluar ikut belakang. Perasan? Okay, boleh. Haziq Iqbal. Haziq Iqbal ni pandai tak? Bab kata seimbang tadi. Pandai chemistry dengan Bayu InsyaAllah kami doakan. Okay, jadi ladies and gentlemen, as you can see here, this is the mechanism of the heart beating. Jadi apa main point dia? Yang pertama, what will happen to the myocardium when they receive electric? Apa jadi kepada otot jantung bila terima elektrik? Dia akan mengecut. And then bila otot jantung mengecut, what happen? Apa akan terjadi what will happen when the chambers of the heart start to contract? The blood within the chamber will be pumped out. Darah dalam ruang tersebut akan dipump keluar. Dari atrium, darah pergi ke ventricle. Dari ventricle, dia keluar daripada jantung. Boleh? Ini mekanisme degupan jantung. Lain-lain ialah jangan lupa dia punya laluan elektrik. Siapa penjana elektrik? Kepada mereka yang baru masuk. Boleh. Tengok sekejap. Ini dia. Ini lagi clear ke? Jangan. Tadilah yang tadi. Tada! As you can see here, nampak tak ada perentak kat atas ni. Saya bagi color lebih sikit. Okay, dan ding. Warna apa sesuai? Hijau lah tak? Hijau. Tada! Ini adalah lokasi perentak. That is the location of the nodus sinoatrium. Ada minta warna pink. Mentang-mentang Blackpink nak datang. Okay, jadi apa-apa agak. Itu saja ada saya rasa daripada saya. Dah lebih 21 minit. Sorry. Ya, betul kan? Okay, jadi menarik tak tengok? Kalau jantung terpisah dari badan, okay. Untuk mereka yang tak tahu, atau yang dah lupa, jantung kita bersifat myogenic. Apa maksud myogenic? Maksudnya jantung kita boleh lagi berdegup sendiri walaupun tak bersambung dengan badan. The heart able to contract on its own even though the heart is not connected with the body. Saya lupa dah nak Google kat mana nama dia. Okay. Dan perentak ada satu je ke, sir? Ya, perentak hanya ada satu. So our heart has only one pacemaker. Sir, selagi ada oksigen dia berdegup, sir? No. Bukan selagi oksigen tau. Selagi ada elektrik. Ingat tadi saya kata yang alat defibrillator. Apa maksud alat defibrillator tu? Itu adalah alat di mana dia akan bagikan kuasa elektrik ke dada kita and then jantung kita akan berdegup balik. Dia akan aktifkan pacemaker kita. So apa maksud contract, sir? Contract maksudnya mengecut. Contract mean it will start to become smaller. So cara bayangkan, belon saya tak ada. Awak ambil belon lepas ni. Siapa dah saya ajar itu, ambil belon, masuk bilik air, ambil belon, isi air dalam belon. What happened to the balloon? The balloon will start to dilate, betul? Balloon itu akan mula mengembangkan. And then awak picit kuat-kuat balloon tersebut. Apa jadi? Guys, what will happen? Muka awak basah. Sebab air itu keluar kena muka. Laju pula tu. Setuju tak? Kan Cik Izzah? Itu maksudnya dia mengecut. Can you see now? It contract. Bila contract, darah terkeluar. The blood will exit when the structure of the heart start to contract. Ada yang tanya, so maksudnya seperentak satu je? Ya, sinoatrium node. Itu adalah perentak. That is the pacemaker. Ya, ada yang tanya, saya tak sempat lah. Ada banyak soalan tu. Alamak. Okey, tapi maknanya kita kena teruskan dulu boleh? Saya takutlah saya rampas stage. Siapa sepatutnya lepas ni? Adakah? Saya lupa. Miss Sarah kan? Betul tak? Miss Sarah dari ni ke belum? Miss Sarah, are you there? Sekejap. Ada Dr. Mimi. Okay. So, kenapa barang elektrik? Untuk aktifkan jantung itu balik ada dua. Sedangkan nak aktifkan jantung kat sebelah side je. Very good point. What happened? Ingat, elektrik nak lalu kan kena ada litar. To ensure that the electrical able to move, there must be a circuit. Sebab tu dia kena dua. Setuju?
Ini dah fizik ni. So, apa jadi kalau terlebih elektrik, sir? Kalau terlebih elektrik, very good point. Kalau terlebih elektrik, takut nanti sel mati. It will injure the cell's body. Bagus lah. Tapi inilah namanya fisiologi. Okey, jadi saya rasa kita kena teruskan untuk topik yang lain. Saya nak bagi pas kepada Miss Sarah, geng satu jam dengan saya. Boleh Miss Sarah, are you ready? Yes, I'm ready. Alright, so we gonna pass to Miss Sarah with the new topic. Topik apa? Immune kan? Immune system. So maksud dia saya kena habis pukul 4. Betul tak? 4 macam tu. Yes, exactly. But I only have like 20 minutes. Okay, nanti pukul 4 saya kena pass kepada Midi. Alright. Okay. Alright, dah highlight kan? Trooper dah highlight ke Teacher Sarah? Okay. Alright guys. Hi guys, Assalamualaikum. How are you guys today? Sehat ke tak? Dah makan ke belum? Okay, so guys, hari ini like you guys already heard the intro tadi, we are going to do sekolah fisiologi. So basically, Teacher Sarah dapat bahagian keimunan ataupun the mechanism of immunity. Okay, again I nak tekankan, because before this I pernah tekankan kat korang, kita tak ada something called a specific system called sistem keimunan. We do not have that in the body. Tapi we do have a system called sistem limfa. Ataupun kita panggil dia sebagai lymphatic system. So kalau korang pernah dengar perkataan sistem limfa, you know, back in Form 1, Form 2, Form 3, or yang paling latest kalau you adalah Form 5 this year, Form 4 last year, sistem limfa sebenarnya bekerjasama dengan sistem pengangkutan dalam badan kita. But it's actually a different system. So kenapa teacher sebut pasal sistem limfa ni? Sebab kalau you recall balik ataupun tak pernah dengar, tak apa, this is your first time. Kalau you pernah recall balik, kalau you ingat balik betul-betul, dalam sistem limfa akan ada dua organ ni. Dia sangat penting dalam sistem keimunan kita. Okay? Mungkin tak pernah jumpa and this is your first time. Yang pertama kita ada kat sini is the thymus ataupun kelenjar timus. Kita panggil dia. Okay? Yang kedua, the second one, kita panggil dia sebagai the lymphatic nodes ataupun node limfa. Jadi kepada yang passion yang tahun ni berada di Form 4, awak jangan risau tau. Dulu masa awak Form 2, awak belajar sikit pasal benda ni. Teacher Sarah ada pernah ingatkan ke awak, node limfa ni adalah tempat penghasilan sel darah putih. Kalau korang boleh recall lah. Kalau tak boleh recall, tak apa. I remind you again. Okay? Jadi, node limfa ni penting? Yes, it's very important. Dia involve dalam sistem keimunan kita. So, jom kita tengok apa tu immunity and what is keimunan. It's actually a mechanism ataupun dia adalah proses tau. Sebenarnya keimunan ni dia ada dia punya definisi. So sebagai seorang pelajar, especially doing bio, you kena fahamkan definisi ni lah. Jangan hafal, fahamkan. So what is immunity? Dia adalah your own body ability. Dia adalah kebolehan badan you melawan penyakit. Pernah dengar kan orang kata, kalau ada sel darah putih yang banyak, awak kuat. Mesti pernah dengar benda tu kan? Tu tak tepat tau sebenarnya. Sebab yang paling penting adalah kekuatan sel darah putih you. Bukan bilangan sel darah putih you. Macam mana kita nak tahu sel darah putih kita kuat ke tak? Sel darah putih kita ni sebenarnya boleh kuat kalau kita sering dilatih dengan pengenalan vaksin ataupun kita pernah jatuh sakit. Tapi kalau selalu sakit juga, bahayalah kan? Okay, so let's have a look. Keimunan kita sebenarnya consist of what? Okay, yang paling penting yang you kena tahu, we have a group of cell in our blood which involve in immunity. Siapa diorang ni? The white blood cell. Sel darah putih. So sel darah putih siapa guys? It's also known as the leukocyte. English, BM, dua-dua panggil leukocyte.
Sel darah putih is white blood cell. Okay? Tapi the thing is kan, diorang ni ada 5 jenis tau. Nanti kalau in the future you belajar, there are 5 types. Cuma kita nak banyak bincangkan hari ini 2 jenis. Yang pertama adalah si tukang makan. Kita panggil dia sebagai fagosit. Kalau bahasa Melayu sebut fagosit. Siapa fagosit, cikgu? Ada orang ni. M. 2 orang. Neutrophil and monocyte. Neutrophil, monocyte. NM. Dia nampak je musuh dia makan. Dia nampak je musuh dia makan. Dia nampak je musuh dia makan. Kadang-kadang diorang ni juga digelar sebagai macrophage. The macrophage. Baguslah diorang pelahap Munir. Diorang boleh bantu bunuh kuman dalam badan kita. Cikgu Sarah, saya nak tanya. Diorang ni juga dilahirkan dalam nod limfa ke? Nod limfa kan sebenarnya dia dalam sistem limfa, betul tak? Dia ada everywhere in the body. Dia bulat kecil banyak macam tu. Diorang ni tak semestinya dilahirkan macam mana sel darah putih yang duduk dalam nod limfa. Diorang dihasilkan di sumsum tulang bersamaan dengan sel-sel lain. Tapi dalam buku teks awak ada tulis, ada cerita dalam nod limfa pun kadang-kadang ada macrophage. And dia penting untuk ada macrophage sebab dia nak bantu sel darah putih yang dihasilkan dalam nod limfa. Kejap lagi teacher akan tunjuk benda tu. Okay? Tu nanti teacher akan explain lah. So for now, kita ada neutrophil, kita ada monocyte. Diorang 2 ni bekerja sama untuk makan-makan. Si pelahap yang bagus lah. Dia makan-makan semua viruses, semua bakteria, patogen lah yang jahat. Patogen means maksudnya mikroorganisma yang boleh bagi penyakit kepada kita. So kerja dia tukar makan. So diorang ni dikenali sebagai phagocyte. Kalau in English, phagocyte. So dia buat apa? Phagocytosis. Akmal, betul. Macrophage juga dikategorikan sebagai phagocyte. Betul. Cumanya kalau macrophage tu dalam buku teks tu tulis dia duduk dalam nod limfa. Okay? Alright. So lagi seorang. Lagi seorang ni. Ni member ni. Nama dia lymphocyte. Diorang ni pula they act differently. Kalau you spell in English, spelling dia is going to be slightly different. Okay. Dia beza dia dekat spelling tau. So kalau you tengok spelling teacher ni kan, yang ini adalah English. Nampak tak? Ini monocyte ni macam ni lah. M-O-N-O-C-Y-T-E. Okay. Neutrophil, dia beza dia adalah dia pakai P-H-I-L. Okay, so ini is the difference in spelling. Tapi otherwise, it's the same. So kalau yang risau tu, Teacher Sarah tak ada pun in dua bahasa, ada. Saya akan labelkan. So jangan susah hati, okay? Alright, so tadi dah kenal dah tadi siapa? Neutrophil, kita ada monocyte. Tapi ini tak ingat pun tak apa. Nanti awak akan belajar balik so you boleh remember later lah. So for now, just ingat 2 ni, phagocyte. They do phagocytosis. Yang ini adalah lymphocyte. Siapa dia? Diorang ni duduk dalam lymph node. Diorang ni dihasilkan dalam node limfa. Tak macam kawan-kawan dia. Dia dihasilkan dalam node limfa and then dia bantu untuk hasilkan antibody. So maksud Teacher Sarah badan kita ni pandai lawan 2 cara lah ya. Cara pertama adalah makan. Okay? Nampak aja siapa bakteria, nampak aja siapa virus, makan. Cara kedua adalah dia boleh hasilkan antibody. Yes, you are absolutely right. Tapi yang hasilkan antibody ni nama dia lymphocyte. So kita ada 2. Yang pertama phagocyte tadi, yang kedua adalah lymphocyte. Lymphocyte hasilkan antibody. So cikgu, kenapa diorang ni tak duduk pada tempat yang sama? Okay. I believe ada yang memang akan tanya. So before you nak tanya, I cerita kat you balik lah. Cerita kat you betul-betul, okay? So badan kita ni dijaga oleh barisan keimunan tau.
Macam tadi teacher dah sebut, kita ada a specific system. Nama dia sistem limfa. Betul? Diorang ni ada a special barisan. Special barisan bermaksud line of defense. Barisan pertahanan. Macamlah sama seperti if I said Malaysia, we have protection. Malaysia kita ada pegawai. Malaysia kita ada orang yang jaga negara kita. Tapi orang yang jaga negara kita kan ada banyak. Contoh kita ada polis. Yeah, the frontliner, exactly. Kita ada soldiers, betul tak? So, kita ada tentera, kita ada polis, kita ada banyak tau guys. Tapi, tentera specifically jaga negara kita supaya orang tak boleh masuk sesuka hati. Betul tak? Polis pula menjaga keamanan negara. It's the same thing. Our body, we have protection. There's just so many systems protecting us. Ada banyak sistem dalam badan protect kita tau. Tapi, sistem yang paling penting adalah sistem limfa ni. Sebab diorang hasilkan barisan keimunan. Barisan keimunan ni siapa? Ada 3. So you have 3 types. Okay? So kalau 3 types tu apa And this is what we want to see and we want to learn today. I want to talk about the physiology of the immune system. So how are they working in the body? So diorang ni sebenarnya dikategorikan kepada 2 bahagian. Satu bersifat tidak spesifik, satu lagi bersifat spesifik. So yang pertama adalah tidak spesifik, yang kedua adalah spesifik. So barisan kita ada 3. Barisan yang pertama, kita panggil dia sebagai barisan pertahanan pertama. The first line of defense. Kalau you buat English, tulis first line je lah. First line of defense. Nampak tak? Ini je. Cara dia very simple. Okay, so our first line of defense ni, kenapa saya kata dia tak spesifik? Cara dia protect diri kita tu kan, dia protect dengan dia tak kisah. Siapa saja dia nampak asing, dia try to bunuh. Ataupun dia try to eliminate. Atau dia try to like get rid of. Dia bukan ala kadar tau. Actually dia buat banyak juga kerja. Cuma, dia tak pilih siapa dia nak bunuh. If I see you and you're not like important to me and you look like a foreign to me, I try to wipe you out. I can eliminate you out. Saya akan buang you. I don't care. Asalkan you adalah bukan kena-mengena dengan saya. Okay? Itu maksud first line. So first line kita adalah our outer body part usually. Or our inner part of the body. So which part Contoh kulit kita. Dia adalah largest organ in the body. Organ yang paling besar dalam badan kita. Dia memang protect kita paling banyak. Sebab dia ada ability to produce something called sweat. Peluh. Okay, sweat is important guys. Sweat dia boleh menghasilkan acid hydrolysis. Apa tu acid hydrolysis? Hydrolytic acid. So dia boleh get rid of kuman ataupun benda-benda yang try nak masuk dalam badan kita. So sweat is important. Sebum pula on the other hand. Sebum adalah minyak muka. So minyak muka ni pula buat apa? Minyak muka protect kulit kita from foreign things as well. Other than dia sebenarnya moist ke muka kita, tapi sebenarnya dia lindungkan kita daripada bahan asing. So sebum tu minyak muka. Sweat tu peluh. Okay? So dua-dua ni boleh protect lah. Selain daripada tu, kulit juga penting. Sebenarnya kulit juga penting untuk tutup and elak daripada salur darah kita kena expose. And then kalau kita luka kan, perasan tak ada platelet yang boleh bekukan darah kita? Ingat tak dulu kita belajar? Kan kalau kita luka, ada platelet boleh bekukan darah kita. Itu pun adalah salah satu cara dia nak elakkan kita kena jangkitan kuman. So bila luka tu tertutup, sebab darah beku kan, luka tertutup, nanti kuman tak boleh masuk lah. Bayangkan kalau luka awak terbuka sentiasa, then kuman boleh masuk. Betul tak? Tak nak lah macam tu. Okay? And then other than that, kita juga ada contoh lain seperti air mata. Air mata sebenarnya boleh bunuh kuman juga tau. Okay, lagi satu adalah acid hydrochloric dalam perut kita.
a part of dia bagi medium pertahanan, a part of, ya betul lah, medium pertahanan, dia juga bagi medium untuk perut kita sentiasa berasid supaya enzim dapat mencernakan makanan dengan baik. Enzim untuk protein lah. Itu nantilah kita tengok dalam chapter yang lain, okay? So, banyak contoh lagi tapi teacher bagi contoh-contoh yang penting. Ini adalah line pertahanan pertama kita. Sebenarnya bukan ini je tau. Kita ada lebih daripada itu tapi teacher tak boleh nak explain further. Macam ada yang tanya kenapa rambut kita berminyak. Sebab our scalp is actually oily. Okay, macam mana nak protect mata kita. Kita ada bulu mata, kita ada eyelash, kita ada eyebrow. All this is protection. Okay, so what about the second line? Okay, our second line of defense, lapisan yang kedua atau barisan yang kedua, sebenarnya ada beberapa tau. Kita selalu belajar satu je kan masa form 2, betul tak? Tapi sebenarnya ada beberapa, kita boleh pecahkan dia kepada 3. Demam merupakan cara badan kita protect kita actually, and cara badan kita lawan penyakit. Mesti ramai tak percaya kan? Demam is actually a mechanism. Demam bukan penyakit tau guys. It's not a disease. Remember ya. And dia tak boleh berjangkit. Dia tak boleh berjangkit tau. Okay. Nak tahu penyakit berjangkit, penyakit tak berjangkit tu apa? Nantikan sekolah seterusnya daripada kami semua. InsyaAllah kita akan buat satu sekolah khusus untuk buat you betul-betul faham pasal penyakit. Baru terror macam gini kan. Tahu tak? Tengoklah kalau korang request lagi ke, kita buat lebih banyak sekolah biologi untuk korang. Penting tahu? So it's more to like general knowledge and then we want to educate people around us. Okay? Okay, so tadi kita kat mana tadi? Kita dekat demam. So demam ni bukan penyakit. Dia sebenarnya adalah like a sign to tell the body that the body is infected. So dia rehatkan kita. Dia bagi temperature tu tinggi, dia nak bagi kita rehat supaya kita punya sel darah putih dapat lawan penyakit. So that is actually fever. Apa tu radang? Okay, radang ni sebenarnya maksud dia inflammation. Pernah dengar tak perkataan radang? Pernah kan? Okay, inflammation maksud dia bengkak. Perasan tak kalau kita macam terjatuh ke, kalau kita ada luka ke, kenapa bengkak tu berlaku? That is a way to defend our body as well. Husna Nasuha tanya, kalau demam panas tu maksud dia. Okay. Demam bermaksud kalau temperature awak naik lebih daripada temperature normal. Temperature normal dia adalah 37.3 top. Anything above daripada 37.3 itu bermaksud awak demam. Tapi demam panas adalah 38 and above. Kalau you demam panas 38 and above, itu bermaksud ada jangkitan kuman. So maksud dia you ada serangan pada second line of defense. That is example lah, contoh, okay? Alright, so inflammation tadi saya sebut pasal radang. And then the last one is the phagocytosis. So macam mana phagocytosis take place? Okay. Untuk the second line of defense ni, dia banyak fokus on neutrophil dengan monocyte. Dia bukan daripada node limfa tadi, dia bukan daripada straight specific daripada sistem limfa lah. Ini boleh datang sekali together dengan sel-sel darah yang lain. Okay, so phagocytosis is a process. Phagocytosis is the process of getting rid of pathogen. How they do it? Okay, I ada gambar rajah and I ada tunjuk kat you specifically. Okay, so dalam setiap sel darah putih yang bergelar phagocyte or monocyte ataupun neutrophil, diorang mesti ada lysosom. Betul tak? So this lysosome sebenarnya mempunyai enzim called lysozyme, atau kita panggil dia sebagai hydrolysis enzyme or hydrolytic enzyme. The moment diorang telan je patogen, dia nampak patogen, dia get rid of patogen kan? Betul tak? Patogen is microorganisma yang jahat tau. Okay? So the moment dia nampak patogen, dia telan patogen dengan pakai kaki palsu dia ni lah. Okay? Straight away, dia kepung and dia simpan dalam kantung yang nama dia sebagai fagosom. Lysosom dia dah memang ada and lysosom simpan enzim. So fagosom ni adalah kantung di mana dia perangkap lepas dia dah telan tu. Lepas tu nanti lysosom akan bagi enzim dalam fagosom ni. So enzim tu akan cernakan patogen tersebut. Akhirnya patogen dikeluarkan oleh badan dia. So simple. Macam blender.
lepas tu mati. Like that lah. Okay, so I ada letak kat sini, second line of defense ada demam, ada inflammation radang. Ini cara phagocytosis. Saya ambil daripada buku teks, you boleh refer dalam nota saya nanti. Answer will be given at the end of the class. Okay? So sepanjang pelajaran kita, sepanjang kita belajar, tak perlu risau pasal nota. Nanti akan diberi selepas sekolah fiziologi habis. Sama-sama dengan semua tutor sekali. Okay? Radang dengan bengkak sama, betul. Alright, the third line. Barisan yang ketiga. Okay, barisan yang ketiga adalah specifically for lymphocyte. Specifically for lymphocyte. Tapi cikgu. Cikgu tahu tak? Cikgu sekolah saya dah bagi tahu saya sebenarnya lymphocyte boleh datang daripada 2 tempat. Tadi kan saya ada cerita sikit dekat awak. Lymphocyte, okay, ataupun kita panggil dia sebagai limfosit. Limfosit atau limfosit sama je. Sebenarnya datang dari node limfa yang berada dalam sistem limfa. This is your lymphatic system. See guys, if I zoom, dia macam hijau-hijau kan? Tahu tak tonsil? Tonsil pun milik sistem limfa. Tonsil adalah a group of node limfa yang bercantum. Tonsil kan kat sini kan? Dia adalah a group of node limfa yang bercantum. Tu yang orang kata, saya ada tonsil. Sebenarnya salah. Semua orang ada tonsil. Saya ada tonsillitis. Maksud dia node limfa saya dalam saya punya tonsil bengkak. Itu betul. Macam orang kata, saya ada gastrik. Gastrik tu maksud dia perut. Saya ada gastritis. Maksud dia, saya ada masalah perut. Bengkak kan. Tonsil bengkak sebab ada jangkitan kuman. Very good, pandai. Kira korang Okay. Tonsil adalah a group of node limfa. Jadi kalau katakan ada jangkitan kuman yang berlaku dalam node limfa tersebut, dia akan produce more lymphocyte. So dia dapat signal tau, ada jangkitan kuman. So dia produce banyak lymphocyte, itu yang dia jadi bengkak. So bila you pegang, you rasa macam, you tak rasa sangat tau. Kalau pegang kat sini rasa, node limfa pun ada kat sini. Tapi doktor kalau suruh you buat lepas tu tengok kat dalam rasa macam bengkak. Itu berlaku disebabkan jangkitan kuman, betul. Okay? Thymus. Okay, nampak tak thymus? Thymus kat sini, ini tadi tonsil. Thymus kat sini. Okay, thymus ni sebenarnya jarang orang ambil tahu pasal dia. Thyroid lain ni thymus diorang ni selalunya very prominent, very obvious kalau dalam baby. Sebab baby punya thymus besar. As we grow older, thymus ni boleh shrink. Kadang-kadang ada orang tak ada thymus. It's absolutely normal, so don't worry. Thymus dikeluarkan lymphocyte T. Thymus dikeluarkan lymphocyte T. So lymphocyte ada 2 lah. Ya, benar. Okay. Thymus dikeluarkan lymphocyte T. Diorang ni hantar signal ke lymphocyte B supaya lymphocyte B ni boleh ada memory. Nak recognize siapa jahat. Siapa yang pernah attack badan kita. So that the lymphocyte B boleh hasilkan antibody. So Cikgu Sarah, lymphocyte B datang daripada mana pula? Lymphocyte B datang daripada, tak lain tak bukan, node limfa. Yang ada everywhere. Everywhere in the body. Literally everywhere, guys. Kalau you semua kan, you perasan dekat bawah jawline you ni kan, macam ada bouncy. Macam ada bouncy, macam ada bengkak-bengkak. Itu sebab node limfa you ada jangkitan kuman. So dalam node limfa ada apa? Ada limfosit. So macam mana node limfa bantu dalam keimunan? Okay, dia duduk dalam barisan pertahanan ketiga. Bukan dia lah, to be exact. Limfosit. Kenapa saya panggil dia spesifik? Sebab dia hanya bunuh siapa yang dia kenal saja. Maksudnya kalau dia ada memori terhadap virus COVID-19, so dia boleh bunuh virus COVID-19. Okay? Tapi kalau dia ada memori terhadap chickenpox, dia tak bolehlah gunakan memori tu untuk bunuh virus lain. Tak boleh. Dia setiap penyakit dia bina spesifik antibody untuk penyakit tersebut. Okay? So macam kita nampak dekat sini, this is lymphocyte, betul tak? Okay, lymphocyte ni dia hasilkan antibody. Kalau antibody tu match dengan virus yang ini, dia boleh bunuh virus ni. Tapi kalau antibody tu tak match dengan virus ni, dia tak boleh bunuh lah ni. Itu masuk spesifik.
kalau virus tu bermutasi pun dia tak boleh bunuh. That's why kalau you dah pernah dapat COVID, boleh dapat balik. So COVID ni boleh mutate. So bila kita kata dia bermutasi, it could be dia change dia punya pattern tau. The moment dia change dia punya pattern, nanti antibody ni punya senjata dah tak match dah dengan pattern tu. Macam contoh ni pattern dia hijau, so dia hanya boleh bunuh yang hijau lah. Ini pattern dia purple, mana boleh bunuh hijau dengan purple mana sama. Macam tu lah. Okay? Boleh Okay, and for your information kan, sebenarnya, tadi ingat tak teacher bagi tahu, ada macrophage boleh bantu dalam lapisan pertahanan, the line of defense yang ketiga, barisan yang ketiga. Ingat tak tadi teacher ada sebut kan? Diorang boleh bantu. Okay, bila diorang bantu tu? Okay, diorang boleh bantu dalam proses-proses serangan antibody limfosit ke atas patogen. Third line defense. Maksud dia, phagocyte tu bukan saja bantu dalam second line, third line dia boleh bantu juga. Kalau dia bantu dalam third line tu, maksud dia merupakan macrophage. English we said macrophage. So macam mana dia buat? Kita ada agglutination, kita ada neutralization, kita ada opsonization, kita ada lysis, and kita ada antitoxin, kita ada precipitation, and banyak lagi. Tapi yang ini yang dalam buku teks. So kita fokus on apa yang ada dalam buku teks. Okay? Tapi tak semua macrophage tolong. Ada certain proses saja. Okay? Okay, maksud dia macrophage ada banyak form lah. Maksud dia macrophage ni sebenarnya merupakan fagosit. Kalau fagosit dia bantu dalam third line defense, orang panggil dia macrophage selalunya. Atau macrophage. Okay? Kalau dia memang buat kerja dia diam-diam dalam second line defense, orang panggil dia phagocyte. Miss apa nama penuh gastrik? Gastrik je lah nama penuh dia. Kalau you ada penyakit bengkak dalam perut, gastritis. Okay guys, saya dah ambil lebih daripada 5 minit lah saya rasa. I'm so sorry. So saya nak teruskan bagi dekat Semidi pula. Okay, so this is sesi Semidi. Sesi saya dah habis. Jadi sahur nota akan diberi. I'm so sorry Semidi. Okay, minta maaf saya tak boleh nak jawab more further, but I'm sure we will have more time after this. Kita akan jumpa lagi kan dalam kelas-kelas and all that. You boleh tanya saya. Okay, thank you so much guys. Thank you so much for listening. Saya nak bagi kat Semidi. Thank you Semidi, and I'm so sorry took your time. Alright, thank you Teacher Sarah. Saya dah dipinkan ke belum? Saya dah pin Okay, alright guys. So, ikutkan waktu kita akan habis pukul 4.30 kan. Sebenarnya ada lagi 2 session, tak apa. Saya cuba cut short sikit, kita tengok sampai manalah. Okay, jadi pada bahagian saya, sebab ini sekolah fisiologi, kita nak perkenalkan keseluruhan badan kita. So, untuk saya, kita nak turun sikit ke bawah, lepas tu kita nak fokus kepada perempuan punya bahagian yang mana kita akan sentuh sedikit tentang menstrual cycle. Okey, tak apa lebih masa. Awak okey, saya okey, kita takut orang lain ada kelas dan sebagainya. Okey. Alright. Anyway, untuk memahami menstrual cycle, sebenarnya kan dekat sini kita boleh bahagikan kepada beberapa bahagian. Sebab apa? Kalau kita tengok perempuan punya organ pembiakan, saya tunjuk real organ pembiakan. Okay? Ini sebenarnya diameter dia lebih kurang 5 cm kau. So tengah ni adalah uterus. This is the uterus. Lepas tu 2 biji ni, ini adalah apa dia? Cuba teka apa dia? This is the ovary. Okay, ini ialah ovary. Yang tengah tube ni, inilah kita kata tube fallopian ataupun fallopian tube. Jadi, nak memahami kita haid, kita fokus kepada 2 tempat. Mula-mula kita tengok apakah perubahan yang berlaku dekat dalam uterus. Lepas tu kita tengok apa perubahan yang berlaku dekat dalam ovary. Jadi kita boleh, lepas tu baru kita relatekan kedua-dua ni. Cervix duduk dekat bawah sikit. Rahim tu yang mana? Rahim tu ialah nama bahasa Melayu. Uterus, kita boleh panggil dia rahim, bahasa perkataan Melayu biasa. English kita panggil dia womb. Okay? Ovum ataupun secondary oocyte itu adalah sel. Sel kita nampak dengan mata kasar tak? Sel tak nampak dengan mata kasar. Okey, yang awak dah sebut ovum tu dia dihasilkan dekat sini, dekat dalam ovary ni. Okey. Alright, jadi kita akan tengok warna merah ialah perubahan dalam uterus, warna biru ialah perubahan yang berlaku dekat dalam ovary. So, kita tengok dulu apa berlaku dekat dalam uterus. Jadi, satu kitar haid dekat sini,
average kita kata 28 hari. Okay, of course ini bukannya tepat. Ada perempuan yang lebih sikit, ada perempuan yang kurang sikit. Okay, alright, jadi secara ringkasnya, hari pertama kita haid dikira waktu bila? Dulu zaman saya belajar, saya ingatkan hari pertama tu macam 1 Januari, 1 Februari, 1 Mac. Bukan, itu bukan hari pertama. Hari pertama kita haid dikira sebagai bila datangnya menstruation ataupun haid tersebut. Okay. So, apakah itu sebenarnya menstruation? What is haid? Haid ni sebenarnya bila bahagian dalam dia punya uterus dia tu dah mula breakdown. Mula kita kata meluluh. Kejap saya tunjuk gambar 3D dekat awak. Okay, so this is the 3D of kita punya uterus. Okay, kalau kita potong separuh, kita tengok dari tepi. Nampak tak? Dia punya dinding dia tebal kan? Yang ni yang kita panggil sebagai endometrium. Okay, kenapa dinding dia menebal? Kenapa dia tebal? Sebab dekat sinilah berlakunya embryo punya penempelan, implantation. So, bila embryo menempel dekat situ, dia akan grow menjadi seorang fetus dekat dalam ni. Jadi, kalau tak ada pregnancy, if there is no kehamilan, apa berlaku? Dia punya endometrium dia kena renew balik. Sebab dia nak provide a fresh endometrium untuk embryo tu. Jadi, apa berlaku? Dia punya endometrium akan dikeluarkan. Like literally will be pushed out tau. So sebenarnya kan uterus awak ni sebenarnya dia akan ada slightly kita kata contraction. Dia akan mengecut sikit. Some women dia experience contraction yang lagi kuat. Sebab tu benda ni membawa kepada period pain. Dia rasa sikit painful tu because dia nak squeeze out dinding endometrium tu. Okay? Alright, so itu normally dalam lebih kurang 5 hari lah. So, selepas dia dah clearkan endometrium dia yang lama tu, so apa berlaku? Dia nak cuba renew balik. Kenapa dia nak renew balik? Mana tahu bulan depan nanti kan akan ada sperma nak fertilize, so dia akan readykan endometrium yang baru. Okay? Jadi, what happen next adalah dia punya endometrium akan mula repair, memulih dan thicken, menebal. Jadi sebab apa dia repair, sebab apa dia menebal, nak get ready kalau ada fertilization. Jika ada persenyawaan, kalau ada persenyawaan, embryo terbentuk, dah ada tempat untuk menempel. Okay? Now, kalau kata perempuan tu belum berkahwin, tak ada persenyawaan yang berlaku. Dia akan memasuki fasa kita panggil sebagai pra-haid. So prahaid ni dia lebih relate dengan apa yang berlaku dekat dalam dia punya ovary dia. Dekat dalam dia punya uterus dia tak ada apa-apa perubahan sangat. Okay? Jadi basically ini je sebenarnya. Apa yang berlaku dekat dalam uterus. Dia bermula hari pertama, haid tu berlaku di mana endometrium meluluh. Lepas tu dia akan mula repair dan menebal balik. Okay? Alright, jadi itu bahagian yang pertama, apa berlaku dekat uterus. Next, apa berlaku dekat dalam ovary dia pula. Yang ni, dua ni dia synchronize. Okay, jadi waktu dia mula hari pertama kedatangan haid dia tu, dekat dalam ovary dia kan, dah ada sel mula develop. Sel ni lah yang one day, dia akan menjadi ovum. Okey, yang awak duk sebut form 3 duk sebut ovum tu, nanti bila awak belajar bio, dia tak semestinya akan develop jadi ovum. Kejap lagi kalau sempat saya go through benda tu. Okey, so kita kata perkembangan follicle primer. Benda apa tu follicle primer? Okey, ini contoh gambar dia. Tengah yang warna biru tu, itulah yang bakal menjadi ovum pada suatu hari nanti. Okey, sekeliling dia nampak tak sel yang warna purple tu kan? Itu kita panggil dia sebagai follicle cell ataupun cell follicle. Jadi kan, diorang ni akan develop together. Kalau awak perasan, yang tengah warna biru tu dia tetap satu. Tapi follicle cell dekat sekeliling dia, dia bertambah jadi banyak. Okey. So nanti kalau dalam tajuk chapter 15 ni awak suppose kena tahu lagi detail lah apakah fungsi follicle tu dan juga apakah apa yang dia hasilkan hormon dan sebagainya. Okey. Alright, jadi kan bila dia dah develop sampailah dia jadi matang.
Bila dia jadi matang kan, rupa dia begini tau. Dia besar macam ni. Biru tu tetap lagi kita punya sel pembiakan. Sekeliling dia tu adalah sel follicle. Yang matang ni kita panggil dia sebagai Graafian follicle. Graafian ni nama orang lah. Biasalah biologi, fallopian nama orang, Graafian nama orang. Tadi Sir Zaki sebut Purkinje itu pun nama orang. Jadi dekat sini sebab dia jumpa dulu. So kita kata Graafian follicle. So Graafian follicle ni maksud dia dah cukup matang. Dia dah cukup mature dah. Jadi apa berlaku? Bila dah cukup matang, dia dah ready untuk bebaskan sel yang ni. Kalau dulu lower form, cikgu duk sebut ovum kan. Apa form? Dia sebenarnya bukan ovum. Yang ni sebenarnya dipanggil sebagai secondary oocyte ataupun oocyte sekunder. Those form 3 nak naik form 4 tu, don't worry, awak akan belajar nanti. Okay, cuma kita nak betulkan sekarang misconception. It is not ovum, tapi dia sebenarnya adalah secondary oocyte. Okay, jadikan sel secondary oocyte tu akan dibebaskan daripada kita punya ovary ni, dia masuk ke dalam tube falopio. Kenapa nak masuk dekat dalam tube falopio? Jika ada sperma datang dari sini, so persenyawaan tu akan berlaku dekat dalam tube falopio. Okey, so ini contoh gambar-gambar. Sekejap saya tengok ni. Ini adalah contoh ovary yang mana secondary oocyte tu sedang dibebaskan. Nampak? This is the ovary. So itu dia bebaskan secondary oocyte, dia masuk dekat dalam tube falopio. Okey? Alright, so sebab kita nak bagi relate dengan organisma lain, tak semestinya manusia. Tahu tak telur ayam yang kita duk makan tu? Telur ayam kita duk makan tu sebenarnya the egg cell. Sel yang telah dibebaskan, lepas tu dia akan form cengkerang ataupun shell dekat sekeliling dia. This same process, more or less same process juga sebenarnya. Okay? So itu chicken ovary punya chicken, dia bebaskan sel tersebut. Lepas tu dekat sini kan, dia akan develop menjadi telur ayam yang kita duk makan tu sebenarnya. Okay? Alright. So soalan kawan awak, kalau tak ada sperma, ovum tu jadi apa? Good question. Awak tanya dekat manusia ke dekat ayam? Kalau dekat manusia, sel tu akan jatuh, dia akan just dia keluar sekali nanti melalui menstruation. Sebab sel tu dia boleh hidup dalam tempoh sehari hingga 2 hari sahaja. Okey? Kalau ayam pula sama. Sel tu dia akan develop cangkerang dekat sekeliling dia, nanti ayam tu akan menetas. Bila kita pecahkan ayam tu, akan ada anak ayam dalam tu. Tak ada. Sebab persenyawaan tak berlaku lagi. Okay. Alright. So don't worry. Nama-nama ni saya just nak tunjuk dekat awak. Sebenarnya ini ayam punya ductus ovum dia lah. Ductus ovary dia. Dekat sinilah persenyawaan tu berlaku. Okay. Alright. Anyways, kita tinggal lagi 2 minit untuk saya punya session. Saya nak habiskan. Okay. So, sekarang ni kan, kalau awak tengok, proses yang mana dia bebaskan secondary oocyte tu, kita panggil dia ovulation. Selalunya berlaku pada hari ke-13, hari ke-14 atau hari ke-15, roughly macam itulah. Yang ni yang kalau macam lower form dulu, cikgu ada sebut waktu subur. Kenapa kita kata subur? Sebab time tu sel tu dah ready. Kalau ada sperma, berlaku persenyawaan, perempuan tu akan boleh mengandung, dia boleh pregnant. Jadi kita kata ini waktu subur lah. Okay, sebenarnya biologi ni menarik tau. Kalau kita nak relate dengan behavior kita, nanti kalau chapter 15 awak akan belajar pasal kaitan dengan hormon. So sepanjang menstrual cycle ni akan berlaku perubahan hormon. Bila hormon tu berubah, behavior awak pun akan berubah sekali. So salah satu contoh, ini trivia lah. Waktu ovulation ni kan, sebab dia waktu subur, manusia ni organisma juga. Jadi dia akan ada rasa nak menarik pasangan tau. Dia nak rasa diri dia nampak cantik supaya dapat menarik pasangan. So ada research, tapi research ini dia tak conclude betul-betul. Dia orang cuma berhipotesiskan, perempuan bila dia nak rasa menarik, dia akan cuba beli
barang-barang baru, pakaian baru dan sebagainya. So benda ni akan membawa kepada behavior diorang suka bershopping. Kan? Betul tak? Kita selalu nampak perempuan suka shopping. It's not their fault. It's the hormone sebenarnya. Especially waktu ovulation macam tu, dia rasa dia macam, I need to look good. I need to buy new clothes. I need to do shopping. Okay. Bukan nak bagi terasa. Bukan. Kita nak cakap yang it's all biology actually sebenarnya. Okay. Alright. Now, sekarang dah pukul 4.20. Sekejap, saya nak tanya Syed Iqbal lah. Syed Iqbal. Oh, Syed Iqbal. Perempuan tak pernah salah. Yang salah saya perempuan tak pernah salah tu. Dia tengah bergaduh hari ni. Apa dia? Tengah bergaduh dah ni. Itulah. So macam mana kita saya nak stop sampai sini ke macam mana ceritanya? Separuh jalan. Saya rasa sebab Semidi tengah ajar part best lagi ni. Semidi sambung lagi 5 minit boleh? Iqbal ambil 5 minit yang hujung. Boleh. At least habis cerita pasal shopping ni lah kan. Ya betul. Dia kena tutup cerita tu dulu. Cerita tengah best ni. Kalau orang bergaduh ni. Okay. Alright. Okay. Alright guys. So sekarang ni kita sambung balik cerita. So sekarang ni kalau kita tengok apa secondary oocyte, sel tu dah pun berada dekat sini tau. Okay. Jadi jika perempuan tu telah pun berkahwin, berlaku persenyawaan fertilization, embrio akan terbentuk. Jadi kan embrio tu dia akan dibawa masuk balik ke dalam uterus dan dia akan menempel dekat uterus. Yang tadi saya tunjuk awal-awal tu lah. Dia menempel dekat sini. So baby tu pun akan grow. Dia akan fetus tu akan membesar dekat dalam dia punya rahim. Okay. Tapi kalau perempuan tu belum lagi berkahwin, tidak berlaku persenyawaan, there is no fertilization. So apa berlaku? Waktu tu dekat sinilah kita ada lagi satu structure tau. Lagi satu structure. Kalau awak tengok tadi kan ingat tak tadi kita ada sel yang warna purple sekeliling dia ni yang kita panggil follicle tu kan. Waktu ovulation yang dimasukkan ke dalam tube fallopian hanyalah egg cell ataupun secondary oocyte tu. Follicle dia tak ikut sekali. Follicle dia maintain dekat dalam ovary. Dia maintain dekat dalam ovary. Dan bila dia maintain dekat dalam ovary, kita panggil dia sebagai corpus luteum. Perkataan corpus, corpse maksud dia jasad. Luteum literally means yellow. Kenapa kita panggil dia jasad yang berwarna kuning? Sebab kalau kita tengok structure tu, nampak tak dekat sini? Yellowish tu, itu adalah corpus luteum. Memang dia warna kuning macam tu. Okey? Jadi kan, dekat dalam ovary awak, dia ada corpus luteum tau. Corpus luteum inilah yang menyebabkan awak punya endometrium kekal. Yang ni awak akan belajar nanti, kita panggil sebagai hormon progesteron. Corpus luteum dia menghasilkan hormon progesteron. Dan hormon tersebutlah yang menyebabkan endometrium awak kekal tebal. So bila baby duduk dekat dalam tu, fetus membesar dalam tu, dia maintain dalam tu lah. Kadang-kadang kita dengar ada perempuan dia ada problem miscarriage ataupun keguguran. Yang gugur tu salah satu punca dia bila dia punya corpus luteum gagal menghasilkan progesteron. Jadi bila dia gagal hasilkan progesteron, dia punya endometrium tu tercabut. Perkataan dia tercabut lah. So bila tercabut, sekali dengan baby tu pun tercabut. Yang ni yang kita kata miscarriage. Okay? Itu kalau hamil. Kalau tidak hamil, apa berlaku? Corpus luteum tu dia akan merosot, degenerate. Basically dia akan slowly disappear. Jadi bila corpus luteum tu dah mula disappear, dia mula menghilang, progesteron yang dia hasilkan tu pun akan hilang juga. Jadi tadi kita dah tahu progesteron dia mengekalkan endometrium. Tanpa progesteron, endometrium akan tercabut. Jadi bila endometrium tercabut, maka awak akan masuk ke dalam kitar haid yang seterusnya. Endometrium tu pun jatuh balik macam tu. Okey. Alright. Sebenarnya dia ada banyak kaitan dengan hormon.
dia melibatkan at least 5 hormon sebenarnya. Dia ada FSH, LH, estrogen, progesteron dengan GnRH. Tapi sebab kita short of time, tak sempat nak cover semua, kita belajar secara bagi overview je. At least benda ni trigger awak balik. Oh, dulu masa perempuan pernah nampak cycle ni, apa berlaku dekat perempuan, apa berlaku dekat uterus, apa berlaku dekat dalam ovary. Okay? Alright. Jajak lagi 30 saat. Mesti akan ada komen macam ni. Saya tak pernah mengalami kita-kita ini, kenapa perlu saya belajar? Untuk apa belajar? Saya seorang lelaki. Nanti awak nak kahwin dengan siapa? Perempuan juga. Nanti anak-anak awak perempuan juga. Nanti kan ada problem macam ni, nak ke isteri awak dengan anak perempuan awak pergi refer orang lain. So better dia refer kepada awak sebagai ayah dan juga suami. Betul tak? So walaupun kita lelaki, benda ni still kita kena ambil tahu juga sebenarnya. And most importantly, akan keluar exam. So kena belajar juga. Okay, alright guys. So jadi itu saja. Sorry ya, tak sempat nak cover everything, but at least we have the rough idea. Fisiologi, a part of it adalah bercerita pasal benda-benda berkaitan dengan sistem reproduction. So detail dia nanti kita akan discuss dekat dalam kelas dan seminar. Okay, so saya paskan kepada Sir Iqbal. Tadi student kata apa? Terima kasih Sir Midi. Sir Midi, saya tengok jawapan tadi yang dia kata, tapi Sir, saya tak nak kahwin langsung Sir, sampai bila-bila. Oh, macam-macam lah korang. Cerita dia macam ni je lah. Paling tidak pun keluar exam. Itu je lah. Boleh Apa salahnya belajar untuk exam kadang-kadang? Betul kita tak? Itulah tu. Okay. Geram. Ada je alasan. Habis tu belajar pasal pokok. Buat apa? Bukan kita buat fotosintesis. Jawab. Okay. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gentlemen, bungs and girls, welcome to kita punya sekolah Fisiologi. Saya hari ini ditugaskan untuk memberitahu awak macam mana otak berfungsi dan juga kita kaitkan dengan ketagihan. Jangan salah faham. Ketagihan ni jangan kau fikir macam, oh sir, tapi saya langsung tak ambil dadah sir. Don't worry. I'm not going to get addicted. Yes, nikotin, caffeine, PUBG, ML. Semua tu pun ada efek-efek ketagihan. Dan macam mana kita nak tahu kita ketagih ke tidak? Macam mana kita nak pastikan kita boleh belajar macam mana ke tidak? Dengan memahami apakah struktur biologi. Jadi, kita pergi pada the brain basic. Boleh? Basics of the brains. Asas otak. Otak kita ada berapa? Otak kita, sebab mindset je. Ramai cakap, mindset ini boleh je. Kalau nak berhenti merokok, boleh je terus berhenti merokok. Sebenarnya, dia ada faktor fisiologi juga tau. Sebab tu, bila orang tu nak berhenti merokok semua, kadang-kadang atau berhenti minum arak, atau berhenti ambil dadah, dia akan menggeletar teruk. Dia panggil sebagai withdrawal symptom yang sekiranya tidak diurus dengan baik, boleh menyebabkan sakit yang teruk. Dan for certain drugs, it can cause death. Dia boleh menyebabkan kematian. Why? Because the brain is a very powerful organ. Kalau tak salah kalau saya nak cakap organ otak adalah organ yang paling penting di dalam badan kita. Betul ke tidak? Betul Betul. Yakin. Wow. Jadi maksudnya otak ni adalah seorang yang pentingkan diri lah. Sebab siapa yang fikir otak tu adalah organ paling penting? Otak. So maksudnya otak yang fikir, dia kata macam, aku rasa akulah paling penting. Yes, I'm going to ask mouth untuk bercakap. Otaklah organ yang paling penting. Teruk. Oh, dia perangai ni. Saya dengan otak saya tak geng sangat. Saya memang cakap betul-betul Sebab otak saya selalunya akan mengambil cuti pada waktu yang tak penting. Akan mengambil cuti pada waktu penting. Dan dia akan aktif bekerja pada waktu yang tak sepatutnya. Waktu bila dia ambil cuti? Bila saya melangkah masuk dalam dewan exam. Elok je saya melangkah masuk, otak pun macam, bro, relax bro, kami nak pergi cuti dulu. You guys all the best, right? Bye-bye. And then suddenly kita dah macam, don't leave me. Dah fly out dah. Waktu bila dia kerja? Waktu sebelum kita tidur. Sebelum tidur tu, kalau perasan, kita lah yang paling kreatif, yang paling produktif, idea semua macam-macam. Esok kita akan jadi orang yang paling berjaya di dalam dunia. Kita akan pergi jogging pada waktu pagi. Bangun esok pagi, kita dah ready nak pergi jogging. Dia cakap apa? 5 minit lagi. So kita pun 5 minit lagi. Bila waktu kita kelakar, bila waktu kita depan kawan kita, bila waktu kita terdiam, terkesima, tidak boleh bercakap, tidak boleh berfikir, depan crush.
Itulah otak. Jadi untuk kita fahamkan otak ni, kita tengokkan fisiologi of the brain. First, awak kena fahamkan dulu dia punya structure sikit. The brain ada 3 bahagian utama. Okay? Bahagian pertama kita ada cerebrum. Ni ada. Ni ada. Bahagian paling besar ni. Ni ada. Inilah yang duduk berfikir macam-macam tu. Dan yang duduk bercuti pada waktu kita exam tu. Inilah tempat kita menyimpan memory. Basically, cerebrum adalah kita. We are cerebrum. And then kita juga ada cerebellum di bahagian belakang. Cerebellum ni bahagian yang mengawal imbangan. Kalau awak pernah terjatuh, naik basikal, tergolek, berjalan, terjatuh tiba-tiba, salah cerebellum. Salah cerebellum. Medulla oblongata. Tuan-puan, ladies, gents, bangs and cats. Medulla oblongata adalah penyambung kepada saraf tunjang dan juga otak. Dan dia ni adalah the best PA ever. The best PA ever in life. Dialah yang tolong kita untuk navigatekan semua benda yang kita tak payah fikir nak buat. Kelip mata, keluar air liur, degupan jantung, laju ke perlahan. Semua dia tolong buatkan. Pencernaan, nak keluarkan enzim. Semua dia yang tolong buatkan. Benda abang kata is like the best PA ever. Kau bayangkan awak pergi restoran, you order makanan, makanan dah sampai. You terus makan. Itu yang kita rasa. Itu yang kita fikir. Kita dekat cerebrum. Tahu medulla oblongata tengah buat apa? Masuk je restoran tu, dia tengah mesin lagi. Okey, paru tolong mengembang, mengecut. Otot intercostal cepat. Alright, that's good. Ya, sampai di tahu gimana ni? Restoran. Mata betul ke dekat restoran? Hidung dah dapat bau dah. Okey, tolong keluarkan air liur. Okey. Mana air liur? Cepat keluarkan air liur. Keluarkan air liur sekarang. Jap. Keluarkan air liur sekarang. Kenapa lambat saya buat kerja ni? Kita dah nak makan ni. Cepatlah. Oh my god. Ya Allah, lambatnya. Cepatlah. Okey, mata kelip. Jangan kering sangat nanti. Kelip. Yes, dia yang buatkan. Perut tolong sediakan dengan asid awak. And then keluarkan enzim sikit. Jap. Ya. Tapi bising dengan kau ni. Okey, paru. Apa lagi nak tanya? Kembang kecut. Yes, nafas. Tarik. Jap. Otot intercostal, awak dengan diafragma kena buat serentak tau. Kalau tak disedu. Sekarang dah sedu ni. Okay, you lainkan balik dengan diafragma. That's good. Sambil kita just pergi makan sahaja. Dia yang buatkan semua kerja. Dia yang pastikan kita hidup sebenarnya. Jadi, thank you so much Tuan Medulla oblongata. Dan Masya Allah kepada yang menciptakan semua benda ni. Tuan dan puan, ladies and gents, bangs and ducks. Itu adalah basic of brain dan kita punya masa dah habis. Itulah tu. Macam mana? Benda ni banyak kita nak, dia ada bakal banyak sikit lah nak cerita. Tapi saya rasa tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gentlemen, bangs and cuts, boleh tak kalau kita request dekat trooper lepas ni untuk kita buat sekolah otak? Sebab saya rasa sekolah otak ni Sezeki boleh cerita, Teacher Sarah bisa, Sami bisa, saya bisa dan still tak habis. Sekolah otak is like the best thing ever. Sekolah otak, sekolah penyakit. Boleh tak kita request? Boleh tak buatkan story? Trooper boleh tolong bagi gallery view tak Trooper? Betul ni Iqbal. Sekolah fitness over sekolah kalau macam tu kita buat sekolah pembiakan dan sekolah otak boleh? Kan? Sekolah otak membiak. Oh my god. Lain macam sekolah pembiakan. Tukar nama. Sekolah pembiakan banyak. Very good. Betul tak? Dalam pembiakan kita boleh cerita pasal spermatogenesis, oogenesis, hormon, pembiakan itself, fertilization itself, betul kembar. Banyaknya. Oh my god, bestnya. Okay, boleh tak? Korang passion boleh tak korang screenshot kami and then cakap kami nak sekolah otak dan sekolah pembiakan. Boleh buat story tag dekat MC Plus. Kita pastikan kita punya sekolah bio akan MC Plus terlupa tengok macam ini kena spam ni. Kita minta sekolah otak dan juga sekolah pembiakan. Tolong. Allahu Akbar. Saya minta maaf sangat-sangat sebab kalau kita teruskan lagi sikit, saya risau akan ada mereka yang tengah ada kelas pukul 4.40 nanti. Sekolah penyakit, sekolah otak, sekolah pembiakan. Kau nak 3 sekolah ni jom biar nama sekolah ni semua ni. Okay, sekolah otak brain school. Wow.
Brain school. Lepas habis sekolah tu kau tak boleh tak boleh nak brain Azhar. Kau dah hampir memang brain. The brain is very brainy. Okay. Intelligenta Kultura. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gentlemen, and cocks. Kita habiskan dulu dekat sini boleh ke Hamidi, Zeki? Izinkan saya minta maaf saya dapat menyampaikan ini, tetapi kita akan pastikan kita berjaya buat sekolah otak, sekolah pembiakan dan juga sekolah penyakit. InsyaAllah. Kita buat minggu biologi MC+. Yes. Terima kasih semua pasien kepada yang join. I'm so sorry atas kekurangan kami sekiranya ada. Dan kita akan berjumpa lagi di dalam kelas insya-Allah. Goodbye. Thank you. Take care. Assalamualaikum. Bye guys. Thank you so much. Bye-bye. Take care. Bye. Bye-bye. Thank you. Bye.